Ada soalan yang lain? Pandangan Haji berkenaan negara-negara bukan Islam yang ke depan mendakwa Israel di peringkat 3 berbanding negara-negara Islam. Perbandingan tentang negara lain yang lebih ke depan dalam kempen ni berbanding Islam, tak adil kita nak buat comparison tentang. Satu adalah Afrika Selatan. Afrika Selatan dia bawa dulu adalah kerana dia ada ground case yang kuat, iaitu dia adalah bekas negara apartheid, so dia bawa. Dan sekarang Nicaragua bawa untuk Jerman. Tapi negara-negara Islam yang lain konsisten. Dari sebab itu saya katakan news tak boleh dibaca dalam keadaan kita nak ambil satu pihak. Perundangan, perundangan kita nampak negara Islam lemah. Tapi perundangan ni memang aturan dia, tak semua akan dibuat oleh negara Islam. Nicaragua juga akan buat. Negara-negara yang berada dalam senarai Kepulauan Comoros, negara yang berada dalam senarai adalah Chile. Negara Islam yang berada dalam senarai untuk bawa ke ICJ mendakwa semula Israel ni, termasuk juga Bangladesh dalam senarai kedua, dan Indonesia dalam senarai yang kelima. Tapi peranan bantuan kemanusiaan yang dimainkan oleh Qatar, yang dimainkan tunai Arab Saudi telah mendanai 168 juta dah setakat ni, selain 6 bilion yang dia dana USD selama 20 tahun terakhir ni kepada Palestin. Jordan juga memberi banyak kemudahan dengan menggunakan kargo mereka untuk menerbangkan bantuan kemanusiaan dengan kerjasama lintas udara yang dimohon oleh Perancis. Ya, saya tak fikir kata kita nak kena fikir tentang negara Islam dan bukan Islam. Dalam kes ni kita melihat peranan negara-negara yang menjadi musuh pemusnah utama, iaitu Amerika Syarikat, kemudian Jerman, yang ketiga adalah Belanda, yang keempat adalah Itali. Ini adalah yang penjahat utama kerana satu memberi perlindungan politik. Itali, Jerman dan juga Belanda memberi bantuan senjata, dan senjata itu diguna oleh membunuh orang Palestin. Tapi kita nak ambil compare langkah sensasi dengan mengatakan orang Islam tak buat apa, tak betul. Kerana orang Islam menumpukan, kerana negara Islam ada banyak duit dan mereka menumpukan kepada bantuan kemanusiaan. Cuma saya kata tadi kan, satu video tak dapat saya muat turun, di mana video satelit menunjukkan, selain panjang hujung video saudara tengok tadi, truk yang saya kata 60 km berbaris, rupanya tengah Sinai tu Mesir dah buka sampai jadi parking lot, untuk menunjukkan benar saja Israel benarkan saja masuk je, truk makanan akan masuk sebanyak mungkin. Saya ada video satelit tapi saya tak sempat muat turun. Saya minta seorang kawan tolong muat turun kerana kami tak ada kepakaran. Lepas ni saya kena latih tim saya muat turun video. Kerana bila setiap kali saya minta daripada orang luar tolong kan, berarti dia menjadi masalah adalah kerana mereka juga sibuk. Jadi kita terlepas satu visual DW, Jerman punya laporan, Jerman punya agensi berita dapat merakamkan. Berarti komitmen Islam dalam kes ni besar, banyak. Komitmen Islam dalam kes ni banyak. Cuma kita, bila kita cakap tentang perundangan, jadi bagi bahagi tugas, kalau negara Islam juga yang masuk dalam bawa kes perundangan, dia akan menjadi kes yang dipanggil sebagai tugas sepihak. Sekarang ni kita nak menunjukkan komitmen sokongan datang bukan dalam bentuk Islam. Dia datang dalam bentuk kesedaran dunia, kesedaran global. Jadi Afrika Selatan bawa, sekarang kita biar Nicaragua bawa. Negara-negara Islam yang ada sekarang pun bukan semua stable dan boleh membantu. Pakistan ada nuklear tapi negaranya tak aman. Baru je lantik Perdana Menteri tapi belum tentu kerajaan ini akan kekal lama. Sudan sedang berperang sama sendiri. 600,000 orang berada dalam keadaan kebuluran dan berjuta orang telah menjadi pelarian. Sudan Selatan, sebuah negara Kristian, juga dalam keadaan perang. Negara-negara Islam yang lain, Chad, apa yang ada, semua sedang ada rampasan kuasa dan perang saudara. Berarti walaupun jumlah negara Islam ni 57, tak semua stable. Kita sendiri pun, Malaysia yang dikatakan Islam, kita juga berada dalam keadaan berpecah dua, ataupun dalam keadaan ramai orang mengambil keputusan berdiam diri. Keputusan sama ada letih ataupun tak mau berjuang untuk benda yang mereka yakin kalah. Kerana mereka nak berjuang seperti benda yang kita yakin menang. Sebab tu saya selalu beritahu kita jangan ulang perangai umat Nabi Musa. Bila Nabi Musa suruh masuk berperang, mereka kata, walaupun ini janji Tuhan kamu bahawa kita akan menang, kamu pergilah perang dengan Tuhan kamu. Dah menang nanti kami masuk. Ini cabaran. Sebab tu saya kata kalau kita baca surah Al-Baqarah tu jangan baca kerana Yahudi laknatullah. Kita baca juga ambil pengajaran bahawa Allah laknat orang ini dengan wahyu yang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita ada pemikiran seperti kaum ini juga, kita juga kemungkinan menjadi orang yang dibenci. Sebab itu kena konsisten di peringkat kita menyokong tu, supaya kuasa sokongan kita untuk mendesak. Pendirian rakyat akan mempengaruhi pendirian kerajaan. Kalau kerajaan tahu rakyat semua berada dalam keadaan komited dengan Palestin, kerajaan tak akan berani buat keputusan yang dianggap tak aktif. Sebab tu kita umum 100 juta, kita buat ihsan untuk hantar.
Cuma sekarang kita nak lebih lagi. Cuma dari segi nak meminta Malaysia untuk membawa pendakwaan adalah agak sukar. Kerana satu kos perundangannya tinggi. Kedua, dalam negara akan berpecah belah. Kerajaanmu tak nak ambil masalah, tak perlu. Kalau kita lihat sentimen ni, saya tak fikir semua orang Islam pun mengambil berat hal Palestin. Tak fikir semua. Selain daripada kita 63% orang Islam, 37 adalah bukan Islam. Jadi banyak perkara. Kalau kita nak buat pendakwaan, kita nak dakwa Belanda, kita ada banyak hubungan dengan Belanda. Dari segi bekalan pertanian. Kita nak berkelahi dengan Australia yang sekarang ni menjadi sebahagian daripada orang yang memerangi Houthi. Kita ada banyak kepentingan dengan Australia. Jadi negara ni akan terbelah dua. Tuan-tuan yang berada dengan saya, dalam live ni mungkinlah kita ni pro-Palestin. Tapi kita belum lagi melihat pendirian orang-orang yang selama ini berada dalam negara ni. Walaupun mereka Islam, tapi mereka mungkin adalah orang duniawi yang tak mau rugi apa pun, tak mau tengok ringgit jatuh lebih teruk kalau kita diboykot. Tak mau nanti kalau menyokong Palestin, kita buat pendakwaan ke atas Palestin, pelabur-pelabur yang ada kepentingan dengan Yahudi akan keluar. Nanti kita akan bising. Kan, dulu saya masih ingat Rohingya. Semua orang suka lagu saya, Selamat Malam Rohingya, jadi lagu Chan, Malaysia lawan Myanmar. Lagu untuk mengkritik Myanmar kerana bunuh orang Rohingya. Bila sampai saja kita rasa orang Rohingya beban, hari ni orang masuk dalam Facebook Abang Said tu, sampai kata tak bagi ke bini kau dekat Rohingya. Sampai tahap tu orang kita. Padahal dulu, waktu tu lagu tu dibuat, itulah lagu yang mengumpulkan 12,000 orang di Kuala Lumpur untuk demonstrasi 2012 di atas langkah 2014, demonstrasi di atas langkah menimbulkan kesedaran kepada orang Islam tentang pembunuhan etnik Rohingya yang dilakukan secara besar-besaran. Palestin dia boleh jadi macam tu juga, tuan-tuan, sebab kita sedang bercakap dengan bangsa yang kebanyakannya tidak memahami runut sejarah. Dia tak faham runut sejarah. Berarti kalaulah saya pun tak galakkan kerajaan mengambil langkah yang memecahkan negara ni ketika negara ni menjadi negara moderate Muslim. Berbanding golongan konservatif dan fundamental Islam ni sangat kecil. Kalau saudara faham, dan fundamentalis dan juga konservatif Islam berkelahi sama sendiri, berkelahi hal kecil-kecil. Berkelahi hal solat, berkelahi hal-hal hukum tu, hal-hal melawat kubur, doa di kubur, siram air di kubur, kunut subuh. Oleh kerana konservatif dan fundamental juga berada dalam keadaan berkelahi dalam tempoh yang begitu panjang kepada hal-hal furus, hal-hal kecil, maka negara ni akan ada masalah tambahan. Sebab tu saya fikir kata kita kekal dengan mengekalkan kesokongan kewangan. Kerana kuasa diplomatik boleh dimainkan oleh negara-negara besar. Kerana untuk pengetahuan tuan-tuan, Sepanyol mempunyai kuasa politik sangat besar kerana Sepanyol adalah penyokong Palestin nombor 1 sekarang. Kalau tuan-tuan nak tanya susunan sokongan, Sepanyol adalah penyokong Palestin nombor 1. Kemudian diikuti oleh Belgium, penyokong Palestin nombor 2. Kemudian diikuti oleh Norway, penyokong Palestin nombor 3. Kalau saudara lihat pun di barat, dari kalangan 27 buah negara Eropah, Kesatuan Eropah yang berpengaruh, Perancis adalah penyokong Palestin yang kuat. Berarti biar kuasa diplomatik diuruskan oleh mereka. Sebab nanti tuan-tuan akan jadi masalah kalau biaya perundangan yang kita nak ambil, segala lawyer kita nak ambil balik harta yang dituntut oleh Kepulauan Sulu pun demam. Nasib baiklah kita menang kes tu dan sekarang kita dalam proses menyaman semula. Kita nak ambil balik batu putih dalam perjanjian yang kita kata tersilap dengan Singapura dulu pun memakan masa. Malaysia bukanlah sebuah negara harmoni dan muhibah dari segi kesatuan Islam. Jadi kita tak mahu ada perpecahan bagi isu tak perlu. Kalau kita berkelahi pasal kes siram air di kubur, kes berdoa di kubur, kita kelahi dalam kes yang sangat-sangat mudah untuk difahami bahawa terimalah perbezaan kerana ada kebenaran dalam mazhab-mazhab berbeza. Kita kelahi. Nak bawa isu Palestin ni tuan-tuan, bukan semua orang faham. Sebab tu saya ingat kata Ustaz Hadi Hidayat. Kata Ustaz Hadi Hidayat, tidak semua para sahabat hafiz Quran. Tapi setiap sahabat yang hafal bahagian yang mereka hafal, mereka laksanakan 100% kerana bimbang ayat Quran yang mereka hafal itu ditanya Tuhan, kerana kamu tahu dan kamu hafal, apakah kamu melakukannya? Sebab tu kata Ustaz Hadi Hidayat, pada hujung-hujung dunia kita akan ramai orang yang menghafal Al-Quran tetapi dalam hidupnya tidak ada Al-Quran. Berarti dia digunakan untuk hafal ya. Sebab tu kita katakan sekarang pun kita bimbang dengan kedudukan orang agama yang mungkin juga menjadi pemecah belah dalam isu Palestin. Kerana sebahagian akan mengatakan kerana Palestin ni berbaik dengan Syiah, ambillah. Kerana Hamas ni begitu
Semua orang tak faham sejarah, tapi mereka akan melompat kepada hadis dan Al-Quran untuk menegakkan pandangan sejarah. Balik pula kata buku Ibn Khaldun yang habis saya jual. Di mana orang-orang yang mempunyai pengetahuan menutup pengetahuannya pada pandangan yang lain, tapi menggunakan agama untuk membenarkan pandangannya, walaupun dia tahu ada pandangan lain yang dia tidak faham. Sebab tu saya bagi tahu, kata kita kekal dengan keadaan kita sekarang. Kerajaan kita menjadi silent supporters. 100 juta yang kerajaan peruntukkan adalah besar, dan demonstrasi yang ada semalam, alhamdulillah kita dah boleh laung Allah Akbar, boleh bawa keluar bendera Benjamin Netanyahu Nazi baru, orang keluar belarak, walaupun jumlahnya sedikit, tapi itu adalah orang yang berkualiti. Itu yang saya boleh bagi tahu. Tak adil untuk kita buat kayu ukur dengan mengatakan kerana sistem perundangan didahului oleh Afrika Selatan dalam pendakwaan genosid, kemudian didahului oleh Chile, Nicaragua dalam mendakwa Jerman sebagai menyokong genosid. Tapi tak berarti, kerana kalau ikut giliran di ICJ, Bangladesh Chile berada di kedua, Bangladesh yang ketiga, Kepulauan Comoros yang keempat, Indonesia yang kelima. Ada negara Islam yang menanti giliran untuk mengambil pergiliran, tapi satu-satu pergiliran memakan masa kerana mendakwa negara yang sama di negara yang sama. Jadi kalau nak pergi ke ICJ, kita nak dakwa pun berada dalam garisan yang ke-6. Kita dah nampak pendakwaan yang dibuat oleh Afrika Selatan menang. Ada 6 pertuduhan yang disahkan sebagai Israel lakukan, dan Israel diminta berhentikannya. Tak, dia berhenti pun, dia serang lagi besar. 10 hari bulan Mac, dia akan laksanakan perkara yang seolah-olah keputusan ICJ ni langsung tak pernah ada. Jadi kita buat pertimbangan sekarang ni, tuan-tuan, cara kita nak didik diri kita. Jangan jadikan isu Palestin untuk kita cari salah siapa. Kalau kita duduk Palestin ni, kita tengok salah siapa, tuan-tuan, last kali Israel tak bersalah. Sebab kita sedang memindahkan salah itu kepada salah siapa. Dia kekal adalah salah Israel. Dan kita tak boleh menyalahkan orang lain yang dalam kasutnya ada kuasa, tapi dalam kasutnya ada juga tanggungjawab. Kita tak boleh salahkan orang lain yang dalam kasutnya ada kemampuan, tapi dalam kasutnya juga ada bebanan. Maka kita ambil keputusan, jaga hati kita dalam kes Palestin ni. Jangan cari salah orang lain. Siapa yang kita nak salahkan ni? Kerana yang salah adalah Israel, yang salah adalah Amerika, yang salah adalah Jerman yang membekalkan senjata, yang salah adalah kerana Belanda memberi lebih merit kepada pergerakan jet pejuang Israel F-35 untuk membuat pengoboman udara yang paling berkesan. Yang salah adalah Itali yang membekalkan teknologi kepada Israel. Jadi saya tak fikir kita harus fikir kenapa negara Islam. Negara Islam buat banyak benda, tuan-tuan. Sebahagian daripada negara Islam, macam mana tulisan yang saya tulis sekarang, hari ini berdepan dengan kebuluran. Dunia ada 811 juta orang dalam keadaan kebuluran. Sepertiga adalah orang Islam. Puasa kali ini, Palestin kebuluran dan bermandi darah dan dibunuh orang. Tapi 23 juta orang di Afghanistan tiada jaminan mereka boleh berbuka puasa kerana ketiadaan makanan. 10 juta orang yang ada di Yaman. Saya naikkan angka semalam, 11 juta orang yang berada di Somalia. 5 juta orang pelarian Syria. 22 juta orang yang berada dalam bumi Syria. Negara-negara Islam yang saya sebut ni semua sedang berdepan dengan krisis kebuluran. Jadi tak semua negara Islam berada dalam keadaan yang sangat kuat. Manakala negara-negara Islam yang berada dalam posisi seperti Qatar, seperti Mesir yang berpengaruh, seperti UAE, Saudi dari segi funding, mendana keuangan. Semuanya memainkan peranan. Okey, saya rasa saya takut saya terlajak jauh dulu.